Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada guru kami Profesor Dr. Jahid Siddiq, kepada Fadilatul Ustaz Azlan selaku wakil daripada Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan yang saya hormati, pada Tuan Moderator Fadilatul Ustaz Atta Mukhtar, iaitu kawan juga sahabat kami daripada Maghribi, kepada para guru masyayikh iaitu Fadilatul Doktor Ustaz Khafid Sarani, kepada Fadilatul Ustaz Raja Ahmad Mukhlis, dan juga sahabat saya Fadilatul Ustaz Al-Hakim bin Ishaq yang saya kasihi, segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. Tanpa membuang waktu, insya-Allah penjelasan saya ini sebenarnya tak panjang kerana hadirin wal hadirat dah ada the whole of the article, jadi artikel yang lengkap tentang wajid. Jadi sebenarnya saya disuruh untuk mengulas bahagian yang paling pendek daripada buku yang sedang diulas pada hari ini tentang kesalahfahaman mereka-mereka terhadap beberapa istilah dan juga pembahasan-perbahasan ilmu tasawuf. Maka penjelasan pada hari ini adalah penjelasan tentang salah faham isu wajid. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang hadir dalam majlis ini boleh lihat slide, dan slide ini ada tambahan yang tidak ada dalam buku di sesi akhir yang akan saya terangkan beberapa kefahaman wajid yang disalahfahami oleh sama ada di kalangan orang yang berfahaman Wahabi sendiri maupun orang yang mengaku Asy'ariyah tapi tidak faham tentang isu wajid, atau lebih tepatnya orang yang mengaku sebagai ahli sunnah wal jamaah tidak memahami ilmu tasawuf dan ingin mengeluarkan beberapa perbahasan yang mu'tabar di dalam ilmu tasawuf dan dianggap ia bukan ahli sunnah wal jamaah. Itu adalah paling musibah paling besar. Ibarat sahabat kami, dia kata ayam tu dah nak togel lah kira. Ini macam ni, maksud dia musang berbulu ayam, bulu ayam tu dah nak togel dah ni, dah nak habis dah. So bila kita rujuk insya-Allah dalam slide tersebut, jadi sanggahan pertama adalah isu wajid. Sebenarnya penulis tersebut hanya menukil daripada kitab Talbisul Iblis Ibnul Jauzi selain beberapa istilah yang diambil daripada kitab Al-Imam Al-Ghazali iaitu Ihya Ulumuddin. Tapi sayangnya dia tidak membahas lebih detail sumber-sumber yang Imam Ghazali sendiri sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi secara karya ilmiah, dan ini yang selalu saya ingatkan kepada ahli akademik di Universiti Malaysia, kita kena ada kejujuran ilmiah. Apabila menukil, mengkritik, it has to go one by one, satu persatu, kena rujuk source. Apabila dia sekunder, macam mana kita luluskan tesis bila nukilan yang diambil pun sekunder. Jadi kalaulah perkara tersebut kita lupa, kita tidak jaga di peringkat akademik, maka lahirlah pula orang yang membuka atau menulis buku-buku dakwah yang tidak akademik, mempengaruhi orang awam. Lebih-lebih lagi hari ini Facebook, Twitter, Instagram, video mengelirukan orang awam hanya dengan beberapa potongan-potongan video yang tidak melihat secara sepenuhnya. Sebab itu kita perlu tahu bahawa isu wajid ini adalah perkara yang dibahas dan disepakati atau diterima oleh ulama-ulama tasawuf dengan beberapa neraca dan beberapa hujah. Misalnya perbahasan wajid ini dah ada. Kalau dia nak tahu, dia boleh rujuk dalam kitab Al-Luma' Imam At-Tusi, Al-Sarraj atau As-Siraj At-Tusi, dan juga kitab At-Ta'aruf yang disebut tadi Al-Kalabadhi, yang mana ini termasuk kitab-kitab awal tuan-tuan dan puan-puan, ditulis abad ke-4 Hijriah, abad ke-3 Qutul Qulub misalnya. Al-Kalabadhi abad ke-4 Hijriah 384, Risalah Kusyairiyah abad ke-5. Imam Kusyairi tak cukup alim ke Abul Qasim Al-Kusyairi? Dia bahas tentang wajid, dia bahas tentang fana, tentang baqa', tentang tauhid, yang mana pecahan nanti dan telah dibahaskan oleh Fadilatul Ustaz Raja Mukhlis. Dan dalam hal ini kalau kita lihat rujukan awal, iaitu perbahasan wajid ini kembali kepada Imam Ta'ifah. Imam Ta'ifah tu apa? Jadi hatta Asy'ariyah atau ahli sunnah jamaah hari ini, bila dia nak sebut, saya bukan tolak tasawuf, saya nak tasawuf sunni, tapi tarekat-tarekat sekarang banyak yang merapu, sebab itu saya tolak. Tasawuf sunni mana? Yang Imam Abu Qasim Al-Junaidi itulah yang sebut. Selalu sebut macam tu kan. Nak khabarlah kepada orang-orang yang duk sebut tasawuf sunni, al-wajid, al-fana, at-tauhid dan lain-lain, itu disebut oleh Imam Ta'ifah sendiri, Abul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi.
Misalnya di dalam kitab yang saya nukilkan ini, bahawa Abul Qasim Al-Junaidi berkata di dalam kitabnya, iaitu disebutkan Al-Junaidi rahimahullah yang mengatakan sebagaimana saya kira bahawa wajad adalah apa yang terjadi secara tidak sengaja, al-musadafah. Berarti wajad ini adalah suatu keadaan apabila orang berzikir, apabila orang mendengarkan ayat Al-Quran, apabila orang mendengarkan salawat Nabi, mendengarkan bacaan hadis, dia merasa dalam keadaan yang Allah berikan kepada dia sehingga dia seperti kehilangan kawalan diri. Dia menangis, dia menjerit, dia teresak-esak. Dah, kita nak buat macam mana? Allah bagi dia anugerah menikmati ibadah tersebut. Apakah salah? Ini kita tanya, apakah kita nak melarang orang tersebut hanya kerana dia sudah menerima wajib tersebut, berlaku padanya suatu warid? Jadi ini boleh kita lihat di dalam kitab tersebut juga dinukilkan berdasarkan firman Allah, wa wajadu ma amilu hadiran, dan mereka mendapati apa yang telah mereka kerjakan itu terwujud. Jadi betul-betul merasakan ibadah tersebut, mendapatinya secara kebetulan. Dan firman Allah SWT, hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an, tetapi bila didatanginya air itu, ia tidak mendapati suatu apapun, yakni ia tidak mendapatkan suatu apapun. Maka segala yang ditemukan oleh hati secara tidak sengaja, sama ada sedih maupun riang, adalah wajad. Allah SWT telah memberitahu tentang hati bahawa ia dapat melihat. Seperti yang kita tahu, hati ini juga memiliki mata, tuan-tuan. Mata hati, mata zahir dan mata hati. Seperti firman Allah, fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubu allati fis sudur. Ini yang ada pada orang-orang yang macam Wahabi, dia tak ada ni lah, lakin ta'mal qulub. Hati itu buta allati fis sudur, kerana sungguhnya bukanlah buta mata. Dia tak buta mata, dia ada mata, dia dapat tengok. Tetapi buta hati yang ada di dalam dada, tuan-tuan dan puan. Ini masalah dia. Bila dia buta hati, tak boleh buat apalah. Dia sebut saja, kami nak dalil. Kalau ada dalil kami terima, tak ada dalil kami tak terima. Dah bagi banyak dalil pun tetap tak terima dalil. Saya tak setuju dalil ni. Entah tak setuju, tak ada masalah. Kalau ulama lebih besar dari entah setuju, dan itu dalil yang ulama tu beri, apa hak entah nak kata dia salah? Ini entah boleh kata agree to disagree. That is the best thing you can do, is just agree to disagree. Boleh tak terus kita menghukum, ini sesat lah ni kapiak lah ni, boleh ke tak? Ini yang orang tak faham sampai sekarang. Ini kita kena letak dawabit ni secara jelas. Lalu justru kita lihat Sahal bin Abdullah rahimahullah berkata, setiap wajib yang tidak disaksikan oleh Al-Quran dan As-Sunnah adalah batil. Jadi ada orang tanya, Ustaz, kalau macam tu setiap orang bila wajib, bolehlah diiktibarkan. Tunggu dulu, ikut Al-Quran Sunnah ke tidak? Jadi kalaulah yang buat wajib tu sebab dia pergi dengar lagu Metallica ke, dia dengar lagu-lagu rock ke yang tak betul, misalnya isinya penuh dengan kemungkaran, lepas tu dia wajib, kita tak adalah dia tu kata tu wajib yang betul. Ni kalau orang itu wajib disebabkan mendengar sama', majlis sama' ni majlis di mana para sufiah duduk mendengarkan bacaan ayat Al-Quran, mendengarkan salawat, dan dia sampai kepada darajat wajib. Takkan kita nak kata ini syaitan ni? Boleh tak kata macam tu? Ini cuba buka mata dan fahami perkara ini, bukan buka mata zahir, mata hati. Ini berdasarkan kepada asas ini, ulama sufi meletakkan wajib sebagai sebuah hal yang terjadi kepada seseorang yang sedang tenggelam mendengar atau menghayati kalam-kalam yang mulia seperti Al-Quran, zikir, nasihat yang baik maupun hadis-hadis Nabi SAW. Mereka memiliki beberapa jenis sifat yang digambarkan oleh Abu Nasr As-Siraj At-Tusi dalam kitab dia Al-Luma'. Apa dia kata? Iaitu berdasarkan firman Allah, mathaniyat taqsha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Wajib tu bukan main-main, ada sumber dia. Ada sumber, bukan nukil-nukil buat sahaja, ada sumber. Iaitu maksud dia firman Allah SWT, Allah telah menurunkan perkataan yang baik, iaitu Al-Quran yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang, gementar kerananya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Ini salah satu sifat-sifat orang yang mengalami wajid. Jadi ini fakta. Zaman sahabat banyak menceritakan bagaimana orang jahiliyah bila mendengar ayat Al-Quran, ketinggian balaghah ayat Al-Quran, dia masuk Islam terus.
Dan dia bukan masuk Islam sebab apa? Masuk Islam ni bukan benda yang fikir-fikir nak kahwin kat masuk Islam, bukan. Ini kerana betul-betul tergugah hati dia, terbangun hati dia kerana mendengarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Bulu dalam Al-Quran Allah mensifatkan juluduhum, iaitu iksya'arra juluduhum tu, masuk iksya'arra tu, masuk isyarah tu ialah bulu romanya dah naik sampai macam tu. Itu boleh terjadi. Sayyidina Umar bin Khattab mendengarkan ayat Quran masuk Islam. Dan tak payah jauh-jauh, berapa banyak orang yang bukan Islam masuk Islam di Eropah, kadang hanya kerana mendengarkan azan terlalu indah, sayu, lalu masuk Islam. Saya dah jumpa dah banyak, bukan sedikit yang masuk Islam di dalam tareqah ni, ada beribu, beratus ribu tuan-tuan. Hidup boleh tanya, bukannya dah mati, boleh masih hidup lagi, boleh tanya. Dan ini terjadi. Jadi bertambah lagi sifat-sifat. Jadi kita boleh nambah lagi sifat-sifat orang yang wajid adalah seperti wajilat qulubuhum, iaitu maka hati mereka bergemetar. Bahasa Perak ni gemetar lah. Maaflah keluar Perak sikit. Gemetar ni gementar bahasa Melayu dia. Jantung dia tu gemetar sebab mendengarkan firman Allah. Dan juga kita lihat bahawa kisah Nabi Muhammad SAW pernah dibacakan, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Maka bagaimanakah halnya orang yang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi Rasul dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu. Maka baginda pun pengsan, baginda SAW pun pengsan. Maka pengsan adalah termasuk salah satu sifat orang-orang yang mengalami wajid. Sekarang keluar pula teori, Ustaz, mana satu lagi bagus Ustaz? Kita beribadah dalam keadaan sedar atau kita jadi wajid? Baginda SAW wajid ni kita nak kata sesat ke? Nak kata orang tengah berzikir, contoh dia wajid, ini sesat sebab dia patutnya sedar lagi bagus. Itu keadaan yang Allah jadikan kepada dia, kenapa kita nak larang? Lalu ada khabar dan berita tentang sifat wajid ni banyak sekali. Maka ada berbagai jenis contoh seperti tersedu-sedu, menangis sampai susah bernafas, pengsan, merintih, menjerit, berteriak dan lain-lain. Maka semua ini adalah sifat-sifat orang yang mengalami wajid. Maka saya teruskan di dalam syubhat kitab tersebut, buku yang ditulis tersebut, saya panggil ini adalah popular book lah, isnad ilmiah. Dia adalah buku popular sahaja. Jadi buku popular tersebut dia bagi contoh, kalau orang wajib sampai koyak-koyakkan baju, ini haram lah. Maka yang membuatkan orang tu haram, maka dia jadi haram. Dia nak pakai kononnya usul fiqh. Ini yang kita disebut oleh Mughalatah tadi, oleh Fadilatul Ustaz Al-Hafiz tadi. So kita jawab, kalaulah dengan wajib itu akhirnya mengoyak baju kita haramkan secara mutlak, maka kita kena faham bagaimana beberapa ayat tadi bagi dia SAW pengsan. Dan bahkan saya nak rujuk salah satu contoh, iaitu sumber daripada Imam Abul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi sendiri. Dia kata apa? Iaitu di dalam dia sebut, jika wajib itu kuat maka akan jauh lebih sempurna daripada orang yang lebih mengutamakan ilmu. Jadi dalam keadaan apabila wajib itu benar sesuai dengan syarak, dia lebih tinggi kualiti dia dibandingkan orang yang hanya sekadar menuntut ilmu. Tapi dia balancekan balik, kekurangan yang ada pada wajib disertai dengan keutamaan ilmu tidak akan berbahaya, sementara keutamaan ilmu adalah lebih sempurna daripada keutamaan wajib. Jadi ada pula dalam keadaan orang yang nak cuba wajib tapi dia tak ada ilmu, lebih baik keutamaan orang tersebut memiliki ilmu. Jadi bukan kita tak boleh balance, tetap harus ada balance. Jadi contoh masalah koyakkan baju tersebut, saya bagi satu contoh sahaja yang paling mudah untuk kita fahami, iaitu apabila seseorang itu hilang kesadaran. Kita ada satu kaedah, rufi al-qalamu anith thalathin. Jadi beban hukum seorang itu digugurkan sebab 3. An-naim sampai dia bangun, budak kecil sampai dia besar, orang gila sampai dia berakal atau sedarlah. Dia sedar itu baru boleh diberikan hukum taklifi. Maka kalau seseorang itu dalam keadaan, tuan-tuan dan puan-puan, dalam keadaan wajib, dia memang tak sedar, tak boleh kontrol diri, dah jadi macam tu, apakah boleh kita nak melarang dia sama sekali keadaan apapun untuk dia sampai kepada wajib, kerana wajib itu menyebabkan dia hilang akal? Jawapan dia tak boleh. Ketika mana wajib yang hasil itu adalah berdasarkan benda-benda yang baik, takkan kita nak halang jangan baca Quran sebab budak ni kalau dengar Al-Quran terus jadi wajib? Boleh ke tidak boleh? Al-Quran itu kalam yang baik, boleh tak kita larang dia untuk beribadah
kerana ibadah itu menyebabkan dia jadi wajib, itu tak boleh lah. Kerana nak haramkan ke benda yang diperintahkan. Saya bagi contoh, ada keadaan yang lebih teruk daripada mengoyak-ngoyakkan pakaian, mengoyak-ngoyakkan baju, iaitu Abu Nasr At-Tusi dia sebut dalam kitab Al-Lumak juga, kisah Abu Bakar Asy-Syibli meninggal tahun 334 Hijriah 945, berarti termasuk ulama salafus soleh. Maka dia kata suatu hari dia pernah bertawajud. Dia sampai keadaan seperti itu, kemudian memukulkan tangannya ke dinding hingga luka bengkak. Ini berarti kalau hari ini kita sebut wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, kan? Tapi dia dalam keadaan wajib, berlaku perkara tersebut. Kemudian para sahabatnya memanggil seorang doktor. Doktor tu datang dengan bukti. Dia tanya, ketika doktor itu datang, ia berkata, dengan bukti atau syahid apa anda datang kemari? Doktor tersebut menjawab, saya datang kemari untuk mengubati tangan anda. Nak ubatkanlah tangan Syibli tadi. Lalu Syibli jawab balik. Dia tampar doktor tu. Lalu dia usir. Ni Syibli ni, Sufi ni. Dia tampar doktor tu, dia usir doktor tu. Kemudian para sahabatnya menjemput doktor yang lain, yang lebih lembut dari yang pertama. Lalu ditanya, apa celaka kau, dengan bukti apa engkau datang kemari? Dengan buktinya, jawabnya dengan bukti Allah SWT lah. Nya tu kembali kepada Allah SWT. Maka jawab doktor tersebut seperti itu. Kemudian ia memberikan, barulah Syibli itu bagi tangan dia kepada doktor, lalu mengubatinya. Sementara itu Syibli tenang dan tidak melakukan apa-apa reaction. Ketika doktor itu mengeluarkan ubat dan ia meletakkannya di atas tangannya yang terluka, maka ia menjerit dan bertawajud dengan tetap meletakkan jarinya di atas bahagian yang terluka sambil berkata, kerinduanmu Allah lah telah menimbulkan luka di hatiku. Semalaman aku dalam kesedihanmu, laksana tawanan yang terbelenggu. Dan ini it happens kepada siapa-siapa yang sudah memang berada di dalam tingkat tinggi, di dalam penghayatan, merasakan setiap zikir, bacaan Al-Quran dan lain-lain. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan. Maka kalau kita nak haramkan sebab dengan zikir, dengan bacaan Al-Quran ini orang itu boleh wajib, saya rasa itu tak betul dan tidak sesuai dengan kaedah yang sebenar. Ini kerana apa? Wajib itu nak tak nak adalah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk meringkaskan, saya bagi efek salah satu dia dan juga menjawab isu yang diviralkan oleh orang yang tidak faham, iaitu bukan video sebenarnya, dia adalah live di mana saya memimpin zikir dan saya memang menjadi salah seorang pemimpin yang diberi ijazah secara sah untuk memimpin khatam khawajakan, iaitu zikir daripada tarekat Naqsyabandiyah Al-Aliyah yang memang muktabarah. Maka di dalam zikir itu panjang, dia adalah setengah jam lebih, 45 minit kalau khatam khawajakan. Khatam khawajakan dimulakan dengan salawat, dimulakan dengan bacaan Fatihah, bacaan Qul Huwallah dan lain-lain yang panjang. Barulah masuk pada keadaan zikir dimulai dengan La ilaha illallah. Setelah La ilaha illallah, barulah zikir isim mufrad Allah, Allah, Allah. Dan yang ketiga iaitu zikir huwiyah atau kita panggil dengan zikir hu. Dan yang selanjutnya adalah zikir haq, dan iaitu terakhir adalah hai. Ini adalah kalimat atau nama-nama Allah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Tapi orang yang tak faham, terutama di kalangan Wahabi, maka dia anggap tengok macam pelik, lepas tu make fun of it. It's okay, no problem kalau kepada saya. Tapi kita kena ingat siapa yang melegitimasi zikir tersebut. Ini saya nukil, boleh lihat dalam slide tersebut. Iaitu pertama, fatwa Syekh Abdul Halim Mahmud, iaitu salah seorang Syekhul Azhar di Universiti Al-Azhar Al-Syarif, iaitu ammal muta'abbidu, orang yang beribadah, alladhi yuraddidu, yang mengulang-ulang lafaz yang kedua hu, fataswiru halihi ala ma yanbaghi ayyakuna hu annahu yuqaddiru 'azamatullah wa jalalah wa yaqifu mawqifal mustash'ir ar-rahbah minhu subhanah fala yajra'u 'ala nutqi bismihi wa innama yu'abbiru anhu bil-lafzi hu aw bid-dhamir alladhi yushiru wa la yusarrih. Jadi keadaan tersebut apabila melihat keagungannya Allah Subhanahu Wa Taala, dia sampai dalam keadaan nak sebut nama Allah pun dia dah segan dah, dan dia hanya boleh menyebut kalimat hu, yang mana hu tersebut adalah domir yang isyarah dan kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah yang maklum, bukan hanya satu tarekat, tapi banyak tarekat yang mengamalkan zikir ini. Jadi hanya kerana kita tak pernah ikut majlis zikir, kita tengok video potong sekejap, lepas tu you make fun of it, it's okay, it's up to you, kan? It's between you and God and the person that you make fun of it. But saya just nak remind, ini fatwa ulama, ini ilmiah.
Profesor Dr. Ali Jum'ah dalam kitab Madkhal ila Tasawuf Islami, Adz-dzikru bil-lafzi hu wa minal masail allati tatafarra'u an qadiyati dzikri inda sadati sufiyah wa hasala bisababiha al-inkar min ba'dil mukhalifina adz-dzikra bil-lafzi hu. Jadi dia tahu ini adalah memang qadiyah terkenal di kalangan golongan sufi, dan sebab itu banyak yang menentang. Wa hadza dzikru huwa minal azkaril mu'tamadah. Jadi ini zikir yang memang menjadi muktamad di kalangan sada sufiyah ala ikhtilafi turukihim wa madarisihim, sesuai dengan perbezaan tarekat-tarekat dan madrasah mereka. Wa huwa minal asma'is sab'ah al-usul. Dia termasuk nama-nama 7 yang menjadi usul. Wa lafdhuhu ila anqal wa lafdhuhu lafadhu atau huwa, yang mana dia adalah domir anhu jalla jalaluh. Wa qad warada fil Qur'anil Karim wa sunnah. Dia telah disabitkan dalam Al-Quran dan sunnah. Kalau tak percaya lagi itu ustaz, itu Al-Azhar zaman sekarang bukan zaman dulu. Boleh ulama Al-Azhar, orang doktor lulusan Al-Azhar, degree kat Al-Azhar pun boleh mengingkar perkara ni. Ni saya pelik sekali. Tak boleh faham ke benda ni? Boleh baca dalam Fakhruddin Ar-Razi, dalam tafsir Ar-Razi. Ni ada dalam Syamilah, kalau tak mampu nak beli kitab tersebut. Asraru minat tasawuf fil lafzi hu. Apa dia sebut? Wa'lam, sesungguhnya lafaz hu itu adalah ada asrar baginya yang ajibah dan ahwal keadaan yang sangat tinggi. Ini boleh bacalah panjang, waktu dah nak habis lah. Ini boleh baca dalam Fakhruddin Ar-Razi, dalam tafsir Ar-Razi. Dia sebut rahsia-rahsia mengapa ada menggunakan zikir hu ketika berzikir. Lalu kalau tak terima, kerana apa? Kita nak daripada ulama fuqaha yang cakap, Ustaz, sekarang ni fuqaha lawan ahli sufi. Saya kata tak. Ulama dulu dia gabungkan 3. Dari mula saya dah jumpa dah Imam Izzuddin Abdul Salam, Imam As-Subki, Imam As-Subki Kabir wa As-Subki Saghir, bapa dan anak, Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, semua menggabungkan 3, iaitu akidah Asy'ariyah, fikih Syafi'i, tasawuf. Kalau Imam Subki dan Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, tasawuf tarekat Syadziliyah. Ada yang Naqsyabandiyah, ada yang Ba'alawiyah, ada yang Ahmadiyah yang ada di Negeri Sembilan misalnya, dan banyak tarekat-tarekat yang lain. Saya bagi contoh yang mudah. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, apa dia kata? Boleh rujuk dekat dalam slide tersebut, iaitu Al-Ismu Al-A'zam hu. Lafaz Ismul A'zam ini termasuk adalah hu. Naqalahu Al-Fakhru Ar-Razi an ba'di ahli Al-Kashfi, iaitu Imam Fakhruddin Ar-Razi telah menukilkannya daripada setengah ahli kasyaf. Wahtajja lahu bi anna man arada an yu'abbira an kalamin mu'azzamin bi hadratihi lam yakul lahu anta kulta kadza wa inna ma yakul hu yakullu ta'adduban ma'ahu. Ila akhir. Maksud dia apa? Iaitu menurut ahli kasyaf, Imam Fakhruddin Ar-Razi berhujah dengannya bahawa sesungguhnya orang yang ingin mengibaratkan terhadap ucapan yang orang yang diagungkan di depannya, kita tak kata anta, kulta, engkau tak, engkau berkata, engkau tidak, tapi dikembalikan kepada hu, iaitu rujuk kepada Allah SWT. Bila kita berzikir, kita tak kata anta, kita zikir hu. Ni boleh faham. Itu kenapa ada zikir hu. Terjadi hu ini termasuk Ismul A'zam. Kalau boleh rujuk dalam kitab Hasya As-Sabban, kalau kami di pondok dulu ngaji Alfiyah bin Malik ni, ada syarah nama dia Hasya As-Sabban. Dalam Hasya As-Sabban tu dia dah sebut dah hu termasuk Ismil A'zam. Jadi salah satu adalah al-asma yang diagungkan. Jadi lalu dalil-dalil zikir itu boleh rujuk dalam ayat Al-Quran. Dan inilah saya kata, kalau susah sangat, beli buku ni kat Jabatan Mufti Negeri Sembilan, dah cetak dah buku ni, disediakan semua dalil-dalil dia kat dalam ni. Dalam ni kita boleh tengok wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa hu. Ini huwar rahmanur rahim dan lain-lain, kul huwallahu ahad dan lain-lain. Lalu zikir hu pula, ini di sisi ulama tasawuf macam mana? Boleh kita rujuk Imam Al-Qushairi dalam kitab Lataiful Isyarat dia, fa ma'na huwa ay alladhi sa'altum anhu huwa Allah. Lalu contoh lain iaitu Ibnu Athaillah Sakandari, wa ila ismin mutmarin yubayyinuhu ma ba'dahu inda ahli zahir li tiyajihi ila silatin ila akhirih. Ini boleh dirujuk dalam kitab Ibnu Athaillah. Contoh lain adalah Imam Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali, adik kepada Imam Ghazali, meninggal tahun 520. Jadi kalau nak sesatkan, nak sesatkan, kalau yang Wahabi tu kita tak payah cakap apalah, kita cakap macam mana pun dia takkan terima. Macam saya kata, bagilah dalil sepenuh apa pun, sampai sekarang masih duk ulang balik kulu bidatin dolalah. Itu je kerja dia orang. Dalil dia tak hafal yang lain, hafal kulu bidatin dolalah je.
Cuba boleh buka ni yang saya nak kata ni, yang mengaku Asy'ariyah, mengaku Ahli Sunnah wal Jamaah, mengaku mazhab Syafi'i, tapi nak kata tasawuf tarekat ni sesat. Ini yang saya nak sebutkan ni. So boleh rujuk dalam kitab At-Tajrid fi Kalimati Tauhid Imam Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali, i'lam anna salika lahu thalathatu manazil, fal manzilul awwal alamul fana, wal manzilus tsani alamul jazbah, wa manzilus salis alamul qabdah. Fa idza kunta fi alamil fana fawadhib, engkau bermuadzabahlah ala qauli la ilaha illallah, wa idza kunta fi alamil jazbah fawadhib ala qauli la Allah Allah Allah, wa idza kunta fi alamil qabdah fawadhib ala qauli hu. Ni dia sebut ni, bukan saya sebut. Maksud dia apa? Derajat orang menuntut dalam ilmu tarekah ni ada 3. Dia ada bahagian yang pertama alam fana, bahagian kedua alam jazbah, bahagian ketiga alamul qabdah. Kalau fana, muadzabah engkau adalah la ilaha illallah. Kalau engkau dalam alam jazbah, maka muadzabah engkau Allah Allah Allah. Tapi bila dalam alam qabdah, maka muadzabah engkau adalah hu. Dari situlah zikir tarekah Naqsyabandiyah yang ada dalam kitab Tanwirul Qulub dan juga kitab-kitab yang lain, dia mulakan miftah dengan la ilaha illallah, diteruskan dengan Allah Allah Allah, lalu baru hu, dan ditambahkan dengan nama-nama Allah yang lain. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan. Lalu ada pula isu, ni ada yang ngaku Asy'ariyah pula tapi ghulwu, dan dia nak attack tu, dia join sebulu dengan Wahabi sekali. Ni yang susah ni. Tapi dia duk kafirkan Wahabi, tu susah juga. Dia ngaku dia kafirkan Wahabi, tapi bila dia nak lawan musuh dia boleh join dengan Wahabi sekali. Iaitu isu zikir yang kedua, dan ini tidak ada dalam tarekat Naqsyabandiyah. Ini adalah ada dalam tarekat Syadziliyah, dan saya bukan tarekat Syadziliyah, maka saya tak amalkanlah zikir ni, nak khabar awal-awal. Tapi perlu dijelaskan, sebab sampai sekarang orang masih banyak tak jelas, iaitu golongan yang dipanggil dengan Al-Ahbash, iaitu pengikut kepada Abdullah Al-Harari Al-Habsyi. Kerana apa? Abdullah Harari dia menganggap bahawa orang yang berzikir ini sesat lagi menyesatkan. Bahkan murid dia yang dekat Lubnan tu ada keluarkan video baru-baru ni, atau dah lama atau baru sampai kepada saya, menganggap bahawa orang yang berzikir ni sebab dia rasa Allah tu hulul pada dia. Itu adalah fitnah yang besar. Saya nak kata ini datang daripada fatwa Syekh Abdul Halim Mahmud. Boleh rujuk dalam kitab fatwa dia juz 1 331. Wal muta'abbidu imma yuraddidu lafzal awwal bi ibari mu'abbiran anin nadami wal huzni ila akhirih. Maksud dia apa? Menurut Abdul Halim Mahmud, dalam tarekat Syadziliyah apabila berzikir dengan itu sebenarnya suatu takbir atas nadam dan huzn pada apa yang terjadi pada dia. Wa huwa fi asna'i hadzat tirdad mutadzakkirun lillah. Bila dia sebut itu adalah suatu perkara yang membuatkan dia ingat terhadap Allah. Khaifun minhu mustaghisun bi rahmatihi. Ini disebut ni. Wa hadhil halatu allati yajtami'u fiha at-ta'awwuh. Keadaan inilah yang terkumpul pada orang yang melakukan ta'awuh ma'at tadhakkurillah, innama hiya naw'un minat taubat wa hiya ala hadzal wad'i dzikrun. Maka dalam jenis atau dengan keadaan seperti ini adalah zikir. Fama adzikru illa tadhakkur wa huwa hasilun fi hadhil halati wa hadhil halatu la yanbaghi li insanin ayyakula anha innaha muharramah. Maka dalam keadaan ini tak bolehlah, tak sepatutnya bagi seseorang untuk kata bahawa ia diharamkan. Ini adalah Syekh Abdul Halim Mahmud. Nak sesatkan, nak kafirkan Syekh Abdul Halim Mahmud. Yang kedua, dia nukilkan ustaz yang kata zikir tu datang daripada hadis yang ditemukan dalam Jami'us Shaghir. Hadis itu hadis palsu, kerana bukan termasuk nama-nama Allah. Yang kata itu adalah nama Allah dalam hadis itu adalah hadis palsu. Ada dia nukilkan seperti itu. Dia keluar dalam video, nak hentam saya lah. Nak saya kata nak khabar. Pertama, dia nukil, dia sendiri nukil. Dia kata Sayyid Al-Hafiz Ahmad bin Muhammad bin As-Siddiq Al-Humari memaudukkan hadis tersebut. Ni saya kata ini masalah puak Ahbash ni. Nak khabar betul-betul. Ahbash, kalau baca kitab tu jangan baca satu, jangan baca yang tok guru kau ajar sahaja dah terima bulat-bulat. Kena baca semua. Betul ke Ahmad Humari kata macam tu? Ni sama kes tentang isu Nur Muhammad. Mati-mati ambil satu kitab Al-Ahair tentang palsunya hadis Nur Muhammad, tentang hadis Jabir. Tapi dia tak tahu Said Abdullah bin Muhammad bin As-Siddiq Al-Humari menerima konsep Nur Muhammad dengan hadis dan dalil yang lain. Maka dalam contoh ini, Al-Hafiz Ahmad bin Muhammad bin As-Siddiq Al-Humari dia karang kitab lagi satu tentang Al-Hanin bi Wada'il Hadisil Anin.
Jadi Wadid ini, kitab ni dia nak terangkan hadis yang dia kata dalam Jami' Shaghir tu memang hadis maudhu'. Tapi menariknya dia nukil dalam kitab tersebut, dia sebut hujah dia apa? Dia kata dia kembali kepada amalan Ja'far As-Shadiq yang mana berambil daripada firman Allah SWT, inna Ibrahima la'awwahun halim wa ta'awwuh wa qawlur rajul au awwah bitashdidil wawi wa sukuniha fa wasfullahi ta'ala Ibrahima sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salam fi ma'radil madhi bi annahu kana kathirat ta'awwuh, kerana Ibrahim kathirat ta'awwuh. Qala al-mufassirun minas salafis salih fi ma'na al-ayat inna Ibrahima la'awwahun halim innahu kana kathirat dhikri wa abbara ba'duhum bi annahu kana yukthiru ad-du'a fadalla ala anna ta'awuha min asma'illahi ta'ala li anna dhikra wa du'a la yakunani illa bi asma'illahi ta'ala. Ini hujah dia yang pertama. Dia menerangkan tentang pendapat Ja'far As-Shadiq yang menamakan atau menjadikan ia bahagian daripada as-siddiq, pada zikir. Dah 5 minit dah. Patutnya bagi saya lagi. Tak apa. Jadi dia kata berarti ini sumber dia datang daripada ayat tersebut. Lalu dia dijelaskan lagi, Imam Ahmad menjelaskan beberapa dalil kenapa dalam Tariqat Syadziliyah mengamalkan zikir tersebut. Dia kata mengambil daripada hadis Nabi SAW, anna Nabi SAW qala li rajulin yuqalu lahu dhu bijadain innahu awwah wa dhalika annahu rajulun kana idza dzukirallahu ta'ala fil Quran rafa'a sautahu bid-du'a. Iaitu bila ada orang sahabat bernama Zulbijadain ni, bila dia adalah seorang awah. Kenapa? Setiap kali disebutkan nama Allah di dalam Al-Quran, dia akan mengangkat suaranya sambil berdoa. Lalu dinukilkan juga daripada Asyar Imam Ibn Ishaq oleh Imam Ibn Mas'ud, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li dhil bijadain tadi, ilzam babi falazima babahu wa kana yarfa sautahu bidzikri faqala Umar amra'in huwa qala bal huwa ahadul awahin, malah dia adalah seorang awahin. Dinukilkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya baginda sallallahu alaihi wasallam dafana mayitan faqala rahimakallahu innaka kunta ala awahan. Sesungguhnya Nabi SAW ketika mana mengujikan satu mayat, iaitu Zulbijadain tadi, baginda berkata, semoga Allah merahmatimu, sungguhnya engkau adalah al-awwah, orang yang banyak menyebut tersebut. Dari sinilah Sidi Ahmad bin Muhammad bin As-Siddiq Al-Ghumari, ini saya petik terus daripada kitabnya, ini boleh buka dalam kitab tersebut, apa dia jawab. Fahadhil ahadisus sahihah fiha madhun litta'awuh. Hadis-hadis ini adalah hadis yang sahih. Di dalamnya adalah pujian bagi orang yang banyak berzikir wa annahu zikrun lillah. Sesungguhnya perkara tersebut, ta'awuh ini adalah zikrun lillah, suatu penyebutan untuk mengingat Allah SWT. Fala yab'udu, maka tidak jauhlah ayyakuna Ja'far As-Shadiq akhadha dzalika minha, maka tak jauhlah Ja'far Shadiq ini mengambil perkara tersebut darinya, wa minal ayatil karimah, daripada ayat-ayat Al-Quran. Wa ma'adzalika fala yuqalu anna li atharihi hukmar rafi', maka tidak dikatakan, oleh sebab itu tidak dikatakan bagi atharnya ada hukum rafa', kama huwa zahir, seperti apa yang zahir, wallahu ta'ala a'lam. Summa fil ayati wal ahadis sahihah, lalu di dalam ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis yang sahih yang telah disebutkan, ma yughni anil ihtijaj bil hadisil batil al maudhu', cukup dah nak pakai tanpa kita pakai, tak payah nak pakai hadis yang maudhu' di dalam kitab Jami'us Shaghir yang kata Allah adalah nama daripada nama-nama Allah. Cukup dah, tak payah pakai itu, kita boleh pakai hadis-hadis yang sahih ni. Fa innaha sarihatun fi anna kerana hadis-hadis yang sahih yang telah dipaparkan dalam kitab Al-Hanin tersebut, gambar dekat sebelah kanan tu, boleh download dekat dalam Google. Dia kata apa? Fi anna du'aun, dia adalah sebuah doa, wa zikrun, dan zikir lillahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Man yadhkuru biha, barang siapa yang berzikir dengannya, wa huwa ma yaf'aluhu sufiyah, iaitu seperti apa yang dilakukan oleh para sufi, fa huwa dalilun qati'un, ini adalah dalil yang jelas, yang qata' lahum, bagi mereka, ala zalika, pada perkara tersebut, wa ala raf'i sauti bihi aidan, dan untuk mengangkatkan suara dengannya juga. Wa man ankara alaihim zalika falijahlihi bihadhil ahadis, barang siapa yang mengingkari kepada mereka dalam hal ini adalah kerana kejahilannya dia terhadap
hadis-hadis tersebut. Walhamdulillah. Dan ini adalah kata-kata tersebut. Dan kalau apa kaitannya zikir tadi dengan wajib, tuan-tuan dan puan-puan, ni saya nak tutup dah moderator, sabar sekejap. Iaitu apabila kita berzikir Allah Allah, dari la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan satu, bukan 10, bukan 20, beratus-ratus tuan-tuan. Lepas habis beratus, Allah Allah Allah, beratus-ratus. Yang ketiga, dia sampai kepada hu tersebut terjadi wajib. Dan ini boleh terjadi. Kenapa boleh terjadi? Boleh rujuk Syekh Abdul Samad Al-Falimbani di dalam kitab dia Hidayatus Salikin. Apa dia kata? Syahdan bermula segala adab zikir yang tersebut itu, iaitu lazim bagi orang yang berzikir dengan ikhtiarnya. Adapun orang yang tiada baginya ikhtiar, maka iaitu tiada lazim baginya segala adab ini. Dan hanya senya adab mereka itu taslim, serahkan diri bagi warid, apa yang wajib terjadi pada dia. Warid tu benda yang berlaku pada dia lah, yakni menerima bagi barang yang datang daripada zikir itu, serta hudur hati semata-mata kepada Allah SWT. Dan terkadang berlaku atas lidahnya itu Allah Allah Allah, hanya zikir Allah Allah Allah, atau hu atau la la la, atau a atau atau ha atau hi atau suara dengan tiada huruf, atau gementar, mengantar dan ila akhiri. Boleh nampak ini. So ini adalah dalam kitab Hidayatus Salikin Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. So if you want to make fun of it, you make fun dengan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, bukan dengan saya. So kena faham perkara ini. Dan rujukan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani ini bukan bersendirian. Beliau menukil daripada kitab guru beliau, iaitu Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Qarshi As-Samman, iaitu salah seorang ulama besar di dalam tarekat Khalwatiyah, iaitu Syekh Zahid Al-Kausari, termasuk orang bertarekah dengan tarekat Khalwatiyah. Syekh Zahid Kausari, ulama besar daripada Istanbul, daripada Ottoman Empire yang nanti tinggal di Mesir. Ni dia sebut ini, boleh rujuk. Yang tak tahu bahasa Arab boleh baca yang tadi tu, yang Syekh Abdul Samad sebut. Kalau yang tahu bahasa Arab boleh rujuk dekat sini, apa dia sebut, iaitu disebut di sini amma maslubul ikhtiar, orang yang ditarik ikhtiar dia. Baik tak sedarlah, fahuwa ma'amma yaridu alaihi minal azkari wal asrar faqad yajri ala lisanihi Allah Allah Allah, au hu au la la la, au 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 ha au hi, au sautun bi ghairi harfin. Ni fa au sautun bi ghairi harfin. Jadi ini adalah sumber yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman sendiri. So kalau kita nak kritik lebih-lebih ni, kita kena sedar kita akan kritik siapa. Paling tidak, kalau tidak setuju, maka jangan sampai menyesatkan orang lain. Itu yang pertama. Dan adab yang kedua, kita tahu dan kita dah sebut dalam SOP zikir di dalam ilmu tariqah. Di Jabatan Mufti Negeri Sembilan ada Jilsah Turuk Sufiah, dan dia dah ingatkan. Contoh dia nak buat khatam khawajakan, boleh tak kita khatam khawajakan kita buat ramai-ramai, terima siapa saja masuk? Tak boleh. Dia orang yang dah ada izin, orang yang dah diizinkan untuk mengikutinya, baru boleh ikut. Boleh tak hari ini saya tiba-tiba lah rasa nak buat zikir baru? Boleh tak? Dah kalau dia ilmu tak ada, baca kitab tak kerti, boleh tak dia buat? Tak boleh lah. So dia kena ada parameter, dia ada SOP tertentu dan perlu dijaga, tuan-tuan dan puan-puan. Dan disebab itulah kita ada enakmen tarikat di Negeri Sembilan ini, untuk memastikan setiap amalan tariqah ini adalah amalan yang disahihkan. Tak semua orang boleh jadi mursyid. Ada syarat-syarat dia, ada suhbah yang dia kena ambil, ada tarikat yang dia kena dapatkan. Orang yang tak ada mursyid, boleh ke dia cakap tentang tasawuf? Tengok ilmu dia dulu. Ini semua ada parameter dia, bukan tak ada parameter. Tiba-tiba orang datang tak faham, potong-potong video, sebab-sebabkan, buruk-burukkan orang, terserahlah hatta bainaka wa bainallah wa baina sahibil jasad. Terangan itu antara engkau dengan yang si batang tubuh, dan antara Allah SWT, kita tak nak masuk campur. Jadi mungkin sekian saja daripada saya untuk penjelasan isu-isu ini. InsyaAllah nanti kita sambung pada Q&A. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.